Pekerjaannya sibuk, sentiasa mengejar masa. Waktu bekerjanya panjang dan tidak menentu. Dunia produksi syarat dengan perancangan dan bergerak ke pelbagai lokasi serta penggambaran puluhan babak setiap hari. Kementerian Kesihatan mengesahkan jangkitan coronavirus yang pertama di Malaysia iaitu individu tidak pernah ke China. Tetapi, ia juga tidak terkecuali daripada PKP dan COVID-19. Malam tu bila Perdana Menteri cakap nak buat pengumuman, semua orang kami satu set tunggu mendengar pengumuman tu. Kita orang dah hari ke-10 dah, hari penggambaran pada 18 Mac tu kan. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Targetnya untuk ditayangkan dalam bulan puasa. Maksudnya kita dah shooting this drama. It was in March, macam itulah, sebelum PKP. So bila PKP diumumkan, kita terpaksa hentikan semua proses-proses kerja dan penggambaran semua dihentikan. Saya rasa majoriti lah pekerja industri tak bersedia. Dalam kepala saya banyak memikirkan apalah nasib-nasib kru yang lain. Sebab di Malaysia kalau jumlah kru saja bukannya sikit, dia terlalu banyak. Sungguh pun mata orang luar memandang dunia perfilman ini sebagai glamour. Syarat dengan selebriti dan kemasyhuran, PKP mengingatkan mereka akan hakikat bekerja di belakang tabir dalam industri ini. To be honest, saya jangkakan hanya 2 minggu. 2 atau yalah maksimum pun 4 minggu kita jangkakan lah. Jadi saya rasa saya tak terkesan sangat lah. Itu yang persepsi saya letak pada ketika itu. Tapi bila dia makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, dia sangat-sangat membagi impact lah pada kami. Kenapa? Sebab first of all kami ni kebanyakannya freelancer yang bergaji hari ataupun bergaji based on contract, contract basic lah. Jadi bila contract basic ni kebanyakan dia bila satu projek tu kami tanda tangani barulah ada terma pembayaran dia. Freelancer ni dia tak ada pendapatan yang kukuh, tak ada yang bulanan. Jadi kita orang semua bergantung dengan penggambaran. Kita orang bergantung dengan projek-projek daripada penggambaran yang drama terhasil kan. So bila dah di stop macam ni, kita nak buat apa pun tak boleh. Boleh saya jangkakan pada ketika itu memang hampir lebih daripada 70% kawan-kawan saya sendiri baru bercadang untuk buat certain projek. Jadi bila tak sempat projek tu berjalan, so proses tanda tangan, kontrak dan sebagainya tak berlaku. Jadi payment memang tak ada, termasuklah saya sendiri. Dalam sekelip mata, dunia mereka berubah. Bila pekerja industri ni pula kebanyakannya freelancer, simpanan ni adalah terhad. Jujur cakap, simpanan macam saya sendiri memang terhad. Memang orang kata tak banyak. Jadi bila kita jangkakan maksimum kita boleh survive ialah sebulan atau 2 sahaja. Jadi masuk bulan kedua, dia dah terasa lah. Kan, kat situ impact dia yang makin besar, sewa rumah, utility bills, walaupun kereta kita boleh tangguh dan sebagainya, tapi kita kena ada langkah persediaan untuk jangka masa akan datang. Takkan terus nak bayar 6 bulan kan. Kita kena ada preparation plan kita, contohnya. Jadi memang terkesan lah. Habislah segala saving, tabung pun kena pecah dan sebagainya. Macam itulah situasi yang saya sendiri berdepan pada ketika PKP tu. Kita orang terpaksa buang ramai kru yang lain yang mana kurangkan kru. So dia efek pada nasib dia orang lah, macam mana dia orang, apa pekerjaan dia orang selepas ni. Dia orang masing-masing dah tak ada kerja. Sebelum-sebelum ni ada musim tu kita memang tak ada job dalam 3 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Tapi tak menguji macam sekarang. Dia tak menguji macam sekarang. Maknanya yang ini betul-betul tak ada tau. Kosong terus. Pada ketika itu, tiada siapa yang tahu berapa lama PKP akan berlanjutan. Jadi mahu atau tidak, mereka terpaksa memikirkan cara lain untuk mencari rezeki. Tetapi untuk melaksanakan, jauh lebih mencabar daripada sekadar merancang. Makin tambah hari, makin tambah PKP, pengumuman tambah lagi 2 minggu, tambah lagi sebulan. Semua dah mula merancang
bisnes online. Saya dan isteri, kemudian kami berdua berniaga lah. Kita orang berniaga, kita orang buat nasi dagang, kita orang buat delivery. Tapi kita orang tak buat orang kata apa, kedai dan sebagainya. Kita buat delivery lah, food order, dan kita tunggu order dan kita buat. Itu untuk jangka masa PKP tu, untuk kami punya survival jugalah. Kemudian, berita baik. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Penggambaran boleh diteruskan semula. Okey, nak digambarkan dengan perkataan tu, saya nak kata memang happy sangatlah kan. Memang orang kata happy sangatlah bila government ataupun kerajaan dah bagi peluang kita orang nak syuting balik tu. Memang seronok sangatlah. Cuma SOP je tak jumpa lagi. Itu pun dah excited dah. Tapi masih lagi berniaga, cuma dah seronok sangatlah. Walaupun gembira, mereka sedar dunia di mana mereka menyambung semula penggambaran berbeza dengan dunia ketika mereka terakhir melakukannya. Sekarang, ianya adalah dunia normal baru. Kita kena kurangkan pekerja, kita kena kurangkan pelakon. Pelakon, kita ada watak-watak yang kita belum shoot tu pun kita dah reducekan dia juga kan. Kalau dulu kita boleh shoot satu hari sampai 20 scene, tapi sekarang kita kena tidak boleh rushing. Dia jadi 10 scene, kadang-kadang 15 scene. Kita harus tukar 100% cara lifestyle kita di set. Maksudnya macam sebelum ni kita boleh duduk ramai-ramai satu meja, tapi sekarang satu meja kita limitkan 2 orang. And cara pemakanan pun dah berbeza, dah tak boleh duduk ramai-ramai makan sekali. Kita kena satu department, satu tempat, supaya kita tak nak terjadinya penyentuhan yang melebihi. Malah untuk memastikan kru penggambaran tidak lupa mematuhi SOP normal baru setiap masa, mereka turut melantik seorang pengurus kesihatan. Itu tugas Anis Shakira, di samping tugas asalnya sebagai penolong penerbit. SOP yang tengah dijalankan ni adalah seperti memakai mask, memakai face shield, memakai sarung tangan dan sentiasa menggunakan hand sanitizer apabila menyentuh sesuatu permukaan dan sebelum melakukan kerja. So SOP ni kita sangat patuh untuk melakukan pekerjaan dekat dalam penggambaran. Kalau dia demam, semasa saya cek suhu dia lebih 37.5, tidak dibenarkan masuk ke set lokasi. Kalau siapa-siapa yang terkena, kita production akan sediakan sebuah tempat untuk kuarantin di situ. Jika ada seseorang menunjukkan gejala, seluruh produksi perlu menyesuaikan diri dengan serta-merta. Ini khasnya mencabar sekiranya individu itu adalah pelakon. So, kita berbincang dengan assistant director untuk scene yang hari sepatutnya dia hadir tu, memang semua scene dia. So, kita memang dah sentiasa ada backup plan untuk jalankan shooting tu juga. So, hari tu memang kena ada shooting tapi guna plan B. Untuk mengurangkan bilangan kru kepada 20 orang bagi setiap penggambaran amat mencabar. Khasnya apabila kerja ini sentiasa mengejar masa demi memastikan produk terakhirnya dapat disiarkan di kaca televisyen anda dalam masa yang dijanjikan. Dan tekanan ini amat dirasai daripada aspek kreatifnya. Kita kena ubah skrip sebab kita nak syuting mengikut SOP kan. Kita tidak boleh ada scene yang menunjukkan rapat-rapat sangat, and then tidak boleh ada scene yang cerita kita ni banyak scene yang melibatkan adegan-adegan yang berkumpul dekat kafe, dekat majlis-majlis keramaian kan, dia orang buat aktiviti ajaran sesat. So ada kumpulan ajaran sesat tu mungkin dalam berapa puluh orang. Semua scene-scene macam tu kita kena keluarkan. Adegan yang melibatkan kemesraan mak dengan anak, tak boleh nak lebih-lebih. Watak kanak-kanak tu pun kita kena jaga juga kan. Jadi kita tak boleh sebarangan nak ada terlalu kemesraan tu. Juga daripada segi logistik dan keuangan. Agreement dekat situ sebenarnya memang kita atas kena bincang balik, kena kalau yang kita nak kena macam kita dah sign contract untuk the whole project. Tapi kalau dia tak boleh nak sambung sebab bila jadual dah
dianjak ke belakang, dah di agreement tu dah berubah dah. Sebab kalau tidak dulu kita dah habis lama dah ni. Memang kita kena buat balik agreement baru dengan semua orang. Pasal kos pula, production kena spend lah. Saya rasa kali ni punya shooting kena spend bahagian kesihatan lebih sebab memang arahan kerajaan kan untuk mask ni kita orang spend dalam 2,000 untuk beli mask sahaja sebab everyday kalau mask tu rosak memang saya akan suruh kru tu tukar, pelakon tu tukar. And face shield pun sama. Dan normal baru ini tidak kurang mencabar bagi pelakon. Bagi Adi Bahno yang aktif dalam pelbagai cabang industri kreatif, ini adalah cabaran yang belum pernah dihadapi dalam 2 dekad pengalamannya dalam industri ini. Kalau nak shoot kat luar pun, ialah bergantung kepada naskahnya lah. Kalau naskahnya itu 2 orang saja pelakon, ya memanglah senang nak social distance dan sebagainya. Tapi kalau dah ramai-ramai, contohnya naskah itu cerita tentang pertandingan bola sepak. Takkan 2 orang je nak main bola kan? Ketahuilah bahawa production houses dan sesuatu produksi, sesuatu drama ke, telefilm ke, it's always low budget. Kita punya industri seni, drama contohnya, kita bukan macam Hollywood. Satu aktor ada trailer, ada lori dia sendiri ataupun bas yang dihias cantik-cantik untuk dia duduk seorang-seorang dalam tu. Kita tak ada tu semua. Bertuah kalau kita ada ruang untuk kita make up, untuk kita tukar baju. Sangat bertuah kalau kita ada satu dewan yang mana pelakon-pelakon segala ekstra lagi boleh duduk secara social distancing. So nak tak nak, it's what we can do yang paling dekat dengan SOP lah. Contohnya pakai PPE itu dan sebagainya for the makeup artist, and then you duduk satu corner sana, satu corner sini, and makan pun tak ada catering, bungkus. Tapi memang tak selesa lah. Tetapi bagi Elizad Sharifuddin yang terlibat dalam penggambaran filem ini, inilah masanya kebolehan kreatif seorang pelakon diuji. Tak semua scene tiba-tiba you rasa macam suami isteri je kena pegang tangan, suami isteri je kena peluk. Tak, kena tengok scene tu nak deliver macam mana. Kadang-kadang tak perlukan sentuhan pun. Benda tu akan membuatkan orang dah rasa dia nak cakap macam ni. Dia ni sebenarnya tengah bermanja. Contoh apa yang saya bagi scene tadi saya bersama dengan suami, sepatutnya suami usaplah tangan saya ataupun pegang saya kan. Tapi boleh je macam you on buat manja dengan dialog. Contohnya, sorry lah sayang, abang datang lambat. Okey, tapi tahu tak abang sayang dekat you. Benda-benda macam tu kan kita boleh beli, maksud dia. So, kenapa perlu bila setiap kali tengok scene orang kata segelintir masyarakat kita rasa macam alah tak feel lah sebab tak berpeluk, tak berpegang. Apapun, COVID-19 sudah tiba dan dunia normal baru sudah pun menjadi realiti buat kita semua. Jadi selain menyesuaikan penggambaran kepada situasi kini, mereka dalam industri ini juga perlu menyesuaikan kehidupan peribadi mereka. Kerana dunia normal baru akan menjejaskan kerancakan sektor perfilman sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Musim PKP ni, artis kena hold dulu, tak boleh bekerja. Saya rasa macam tak adil lah untuk kami. Kita juga perlu bayar duit rumah, kita juga perlu orang kata bayar duit kereta. Banyaknya, mahalnya di Bano ni, ya Allah. Tapi dia tak sedar, event tu bukan tiap-tiap hari. Apa alternatif mereka? Kita rasa macam, cannot cope anymore lah. Kita buat something lah, macam benda yang kita tak pernah buat. So kita fikir, sekarang tengah musim durian. Jomlah kita import lah durian balik. Sehingga orang panggil saya, dia panggil saya Durian Mila. Katanya, mana Durian Mila? Dunia penggambaran dan perfilman meneruskan operasinya di sebalik pelbagai cabaran melaksanakan SOP normal baru. Tetapi bagi kru penggambaran drama Jalan Sesat ke Syurga yang bakal disiarkan di Astro Prima bulan depan, apapun, the show must go on. Kita kena kurangkan pekerja, kita kena kurangkan pelakon. Memakai mask, memakai face shield, memakai sarung tangan dan sentiasa menggunakan hand sanitizer. Sebelum ni kita boleh duduk ramai-ramai satu meja, tapi sekarang satu meja kita limitkan 2 orang. Terpaksa skrip-skrip semua berubah. Kita tidak boleh ada scene yang menunjukkan rapat-rapat sangat. Cerita kita ni
banyak scene yang melibatkan adegan-adegan yang berkumpul dekat kafe, dekat majlis keramaian. Semua scene-scene macam tu kita kena keluarkan. Tetapi demi kebaikan semua, ia terpaksa dilakukan. Kita terpaksa adaptasi benda tu dengan sangat baik. Kita kurangkan jumlah scene yang melibatkan orang-orang ramai, kita tukar screenplay, kita orang terpaksa buang ramai kru. Bila pergi set, kita tak tahu dengan apa bahaya yang kita terdedah. Kita akan membahayakan orang yang kat rumah kita. Belum pernah kami syuting dengan keadaan yang penuh tata susila macam ni, menjaga jarak, kena pakai face mask, pakai face shield ni. So bagi saya itu pengalaman peribadi yang sangat tak dapat dilupakan. Problem kita sekarang kita tak dapat hospital betul lah. Sebagai dewan, kita tak akan dapat hospital betul. Jadi dia dah masuk ward tau. Dia dah di dalam ward. Tadi kami menceritakan cabaran keuangan yang dihadapi kru di belakang tabir, memandangkan mereka memakan gaji hari dan tiada penggambaran bermakna, tiada gaji. Tetapi PKP mendedahkan satu lagi sisi cerita ini yang mungkin tidak ramai yang tahu, iaitu masalah ini turut dihadapi oleh para artis dan pelakon. Sebab ini adalah pekerja yang boleh dikatakan bukan kerja tetap. Kalau orang panggil barulah ada gaji. Lainlah kalau diorang ada bisnes sendiri dan mungkin boleh menjaminkan setiap bulan pendapatan so and so. Kami juga adalah individu biasa. Kena tengok kita juga perlu bayar duit rumah, kita juga perlu orang kata bayar duit kereta dan macam-macam tanggungan lah sebenarnya. Dia orang nampak macam artis ni, wow, hidup dia mewah. So bila hidup mewah ni tak perlu kerja dulu, kena hold dulu. Sebenarnya salah. Sebabnya korang kena meletakkan kami juga adalah orang biasa, kami ada tanggungan. Sebab tayangkan di Instagram, di Facebook tentang kekayaan masing-masing. Come on, sebenarnya benda tu kadang-kadang bukan kita punya pun. Sebab apa? Kita tayangkan sebab kita berlakon. Kita duduk kat satu kereta, MERS ke contohnya. Kereta-kereta yang, lepas tu kita berlakon dekat banglo, dekat rumah-rumah. So dia orang rasa macam, oh tak perlu. Tapi kami, bagi dia orang masyarakat perlu bekerja dahulu, artis kena relax. Tak bolehlah cakap macam tu. Bukan sahaja pelakon baru, nada sama dilaungkan oleh golongan veteran di dalam industri ini. Bagi Adibah Noor yang sudah 20 tahun berkecimpung di dalam dunia ini, tanggapan bahawa semua artis kaya sudah wujud sejak sekian lama. Lama sebelum COVID-19 lagi. Kalau tak ada job, tak adalah duit. Itu sebab kita kena cari job. Dan bila dapat job tu, kena disiplinkan diri sendiri untuk at least ambil 10% and masukkan dalam savings account. Dan EPF, SOCSO tu mungkin tak ada, tapi kita boleh ambil insurans secara individu. Dan EPF tu pun you boleh contribute sendiri, terpulang. Tetapi COVID-19 dan PKP memburukkan lagi keadaan bagi golongan yang bergelar anak seni. Memang sangat mencabar sebab kita punya livelihood ataupun pendapatan utama orang macam saya yang menyanyi, yang mengacara, yang menghibur perlu berada di atas pentas, perlu engage dengan events. So, timbullah satu persoalan di mana kenapa orang seperti saya tidak layak mendapat bantuan. Bila kita log on to LHDN punya tu kan, the options tu, kita tak tahu nak letak diri kita di dalam bracket pendapatan yang mana satu. So mungkin orang akan argue, oh dulu kita ambil you masuk dinner lah apalah, beribu-ribu, ribu-riban charge-nya, mesti banyak duit punya. Tapi bermulanya PKP memang income is absolutely zero. Memang kosong, tak ada. Tapi dekat dalam LHDN punya form tu, dia akan cakap mesti berlaku jujur. Isu kebajikan artis sewaktu PKP mendapat perhatian baru-baru ini. Sehingga entiti seperti Persatuan Seniman Malaysia memohon kerajaan menyalurkan bantuan kepada anak seni yang terjejas akibat PKP. Dan sehingga kini, ia masih menjadi isu yang sensitif bagi sesetengah orang di dalam industri ini. So let's say if I put myself dalam bracket 4,000 ke bawah, mungkin ia akan dianggap sebagai satu penipuan sebab bila dia tengok rekod kita yang dulu yang kita declare kita punya income tax, takkan kod Adibah Noor zero income. So memang golongan seperti saya tidak ada dapat bantuan. Tetapi apa yang boleh dipersetujui semua adalah ketika keadaan masih mencabar, artis perlu lebih berhemah. Bukan tak boleh kita
pamper diri kita dengan barang-barang mahal, dengan kita cantik, dengan rumah yang cantik. Tapi you kena plan ahead. Sekiranya, sebab ini adalah pekerja yang boleh dikatakan bukan kerja tetap. Kalau orang panggil barulah ada gaji. Lain lah kalau diorang ada bisnes sendiri dan mungkin boleh menjaminkan setiap bulan pendapatan so and so. Tapi kalau betul-betul mengharapkan sebagai orang anak seni tu, you have to jangan overspend sangat. Ingat overhead macam mana. Adakah kereta mewah ni menjadi satu beban untuk diri saya? Yang mana lagi penting, anak-anak, school fees anak-anak ataupun barang-barang rumah yang lebih penting. So you kena pandai-pandai adjust and macam saya katakan tadi standby duit emergency. Apa pun yang kita buat, kita jangan orang kata berlebih. Iaitu dalam perkataannya, saya gunakan adalah pembaziran. Sebabnya kena sentiasa beringat. Kalau you all tak ada saving, of course you ada problem. Saya tidak berbelanja mewah sebabnya saya takut tiba-tibalah one day kalau tiba-tiba terjadinya kembali. At least kita ada sesuatu backup di mana kita dah tahu tentang nak bagi anak-anak makan, duit rumah dan sebagainya. Untuk anak-anak seni ni ialah beringatlah. Masalah utama bila freelancer ni kebanyakannya bila dapat terms of payment ni, diorang tak kontrol perbelanjaan. Bukan kata orang lain, termasuk saya sendiri. Saya sendiri tak kontrol perbelanjaan saya. Jadi bila kena PKP ni, dia buka mata dan dia buat kita sedar yang berjimat cermat tu adalah satu benda yang orang kata sangat penting untuk meneruskan kehidupan sebagai golongan anak seni ni lah. Dan kreatif mempelbagaikan sumber pendapatan. Ada juga dari segi perniagaan, produk-produk saya punya merchandise, isteri saya punya tudung semuanya yang selalunya sibuk sangat pada tiap Ramadan. Tapi kali ini kita buat seperti orang lain lah, online sales. Saya meniaga baju. Mungkin bolehlah nak guna nama yang tak tahulah nama yang besar ke tak besar ke, nama yang dah establish ke tidak ke. Saya gunakan itu untuk cuba menjual sesuatu yang baharu. Saya tak pandai sangat berniaga, kecil-kecilan saja. So, saya mengambil inisiatif untuk cuba menjual baju-baju plus size untuk orang-orang macam I. Mila jual durian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kawan-kawan media, rakan-rakan kat Instagram, rakan-rakan saya kat WhatsApp pun tanya, betul ke Mila jual durian? Sebenarnya memang betul. Alhamdulillah, buat pertama kalinya saya jual durian daripada balik Pulau Pinang. Ada juga. Apabila bercakap mengenai kreatif mencari pendapatan baru selepas beransur meninggalkan dunia seni, Mila Jirin adalah contoh yang terbaik. Selepas mencapai kemuncak apabila memenangi Akademi Fantasia pada 2017, jatuh bangun dunia seni tidak asing lagi bagi Mila. Saya pun pernah mengalaminya di mana zaman kegemilangan fasa 2, fasa 3, zaman langsung tak gemilang, bangkit semula. Itu semua saya dah lalui. Jadi apa yang kita kena lihat, benda ni memang benar orang cakap bermusim dan ia memang benar dan mungkin orang lain akan ambil kita punya position itu. Jadi bila kita venture into business, dia sebenarnya saya selalu cakap pada rakan-rakan yang close dengan saya cakap pada mereka, cuba gunakan you as a product, bukan you as a celebrity ke, you as you ke, create you as a product. Contoh kalau you nak buat apa-apa you as a product, definitely kita akan fikirkan macam mana kita nak pasar lagi produk ni kepada lebih besar dan sebagainya. Sama juga macam followers mereka, saya selalu advise mereka convert them to revenue. Kini, artis ini bergelar jutawan selepas menyambut normal baru dengan sikap yang positif. Dalam berniaga ni tak boleh ada rasa malu. Macam saya sendiri, walaupun saya dah ada alhamdulillah perniagaan kukuh, tapi saya buang perasaan ego dan sebagainya. Kita jual durian, it's okay. Kita bukan buat benda-benda yang melanggar etika undang-undang dan sebagainya. Kita berniaga. Orang nak cakap apa, it's okay. Orang selalu jumpa saya waktu saya berniaga kat restoran dulu, 10 tahun lepas. Saya lah ambil order, saya duduk kat cashier. Orang tanya saya, dah tak laku ke? Dah tak ada show ke? Tak menyanyi ke? Saya pekatkan telinga saja. So apa yang saya tahu, saya berniaga lillahi ta'ala. Siapa-siapa pun nak kutuk ke, nak kata apa ke, di end of the day kita tahu tahap kewangan kita, kita tahu apakah misi dan visi kita. Dan nasihat Mila boleh menjadi pengajaran berharga buat golongan artis dalam era COVID-19. Tamparan hebat kepada sebuah anak seni, saya boleh cakap macam itu sebab saya pernah mengalaminya. Mereka akan rasa sad, saya pun pernah rasa sad, very sad. Tapi apa yang saya boleh kata, bangkit semula, guna peluang yang Allah dah bagi, which is brand. Brand tu memang actually is very hard to build.
kan perbezaan macam selebriti bila dia buat sebarang perniagaan, at least dia dah ada satu strong brand with them kan. So guna pakai brand tu sebaiknya, jangan menyalahgunakan brand-brand mereka sebaiknya, dan cuba convert your followers, your fans, whoever yang support you into revenue. Tapi tiada siapa tahu sampai bila keadaan sekarang akan berterusan. Jika lama lagi, adakah artis-artis Malaysia bersedia untuk menyesuaikan diri mereka? Oh, no, we're not prepared. I don't have an answer to that. Personally pun, saya hanya mampu mengharap. I could always go back to teaching, tapi malas lah. So, all I can say is, I'm really hoping that this is going to be over. Tetapi apapun, mereka di depan dan belakang tabir akan terus melakukan apa yang mereka lakukan walaupun dalam dunia yang amat asing berbanding dahulu. Kerja industri ni kebanyakan dia orang passionate tau. Dia memang, saya sendiri, macam contoh saya sendiri berkecimpung dalam bidang ni kurang lebih dekat 20 tahun. Memang passionate, memang saya punya orang kata minat, terlampau minat. Dengar perkataan boleh syuting pun dah excited. Belum dapat syuting lagi. Apa yang berlaku sekarang ni menjadikan kita lebih concern, kita lebih caring ataupun kita lebih mempunyai jiwa terhadap people di sekeliling kita kan. Dan masa depan industri ini dalam dunia normal baru? Ada banyak cabaran-cabaran yang lebih besar yang akan datang lagi selepas ni. Jadi sebagai individu dalam penggiat seni dan juga industri hiburan dan keseluruhannya, kalau berlaku lagi kejadian-kejadian seperti ini, kita kena ada persiapan dalam diri kita untuk berdepan dengan lebih strong dan lebih berani. Boleh baca ke? Tak boleh baca kan sebenarnya? Kita tak boleh baca sebenarnya apa cadangan yang paling tepat. Kan? Kabur. Masa depan dalam industri ni sebenarnya masih kabur. Kita faham, kita sekarang menghadapi musim wabak yang sangat berat untuk semua orang, melibatkan nyawa semua orang. Dan kita pun sekarang semua berjuang juga untuk poket masing-masing. Jadi kita terpaksa adaptasi benda tu dengan sangat baik. I really don't know how to answer your question. The worst case scenario is people memang tak perlukan kita lah. Macam let's say production companies yang running theatres, contohnya KL Pack, it's like absolutely empty, and macam mana nak bangun daripada situ, it's going to be quite tough. And people mungkin ada yang fobia setelah COVID-19 ni. Macam okey lah, kita berserah sajalah, but there are people yang memang fobia nak jumpa orang, nak duduk walaupun ada penjarakan sosial dan sebagainya. So I really have no answer. Best case scenario, maybe in 3 years, 5 years, it's going to take a really long time dan it's going to be tough on all of us. Banyak konflik-konflik yang kesusahan, the struggle yang berlaku di kalangan masyarakat akibat daripada COVID dan PKP dan sebagainya. Actually banyak benda yang kita boleh garapkan ataupun kita boleh hasilkan untuk menghasilkan sebuah cerita yang bertemakan nilai kemanusiaan dan sebagainya kan. So memang apa yang berlaku daripada kejadian sekarang ini boleh menginspirasikan kita untuk menghasilkan cerita-cerita tentang kehidupan. Apa yang kita boleh bantu amat mudah. Tontonilah, ikutilah, nikmatilah hasil karya mereka. Inilah sokongan terhebat yang rakyat biasa boleh berikan kepada mereka yang bertungkus lumus setiap hari bekerja di dalam dunia seni.